الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Alhamdulillah, tadi kita telah baca ayat 1 hingga 5 pada surah Al-Masad. Kali ini kita akan menerangkan ataupun merungkai apakah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang surah ini. Surah Al-Masad juga dikenali dengan nama surah Al-Lahab, kerana pada ayat yang pertama tercatat nama Abu Lahab ataupun Abi Lahab. Selain daripada surah Al-Lahab atau juga dikenali dengan surah Al-Masad, sepakat para ulama bahawasanya surah ini surah yang diturunkan di Mekah ketika awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah kepada ahli keluarga baginda, yang mana surah ini diturunkan di Mekah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Sebab itu surah ini diturunkan awal-awal dakwah Nabi di Mekah, iaitu dakwahnya ditentang oleh pakciknya sendiri, yakni Abu Lahab, dan juga isterinya Ummu Jamil. Isterinya namanya Ummu Jamil. Sepasang suami isteri ini yang mana mereka melakukan sepakat, yakni orang kata bergabung untuk menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Lahab ini akan, oleh kerana Abu Lahab ni merupakan seorang yang berpengaruh pada penduduk Quraisy pada ketika itu, dan juga isterinya pula berperanan di dalam menyakiti Nabi, yakni meletak duri-duri ataupun meletak kayu-kayu ataupun menjadi namimah ataupun membuat namimah. Namimah ni maksudnya mengadu domba, memfitnah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat bagaimanakah kisah asbabun nuzul ayat, yakni kita lihat bagaimana surah Al-Masad ini turun. Kalau kita lihat pada awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi ini memang diperakui sebagai seorang yang amanah, sebagai seorang yang jujur. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi ini apabila orang-orang pergi mengembara ataupun Nabi ini menjadi orang yang diamanahkan untuk menjaga harta orang lain. Apabila seorang tu nak mengembara ataupun nak pergi berdagang, maka dia akan letak sebahagian hartanya kepada Nabi supaya Nabi menjaganya. Kerana Nabi ini terkenal dengan sebagai seorang yang amanah, jujur, tak pernah cakap bohong. Ini diperakui sendiri oleh penduduk Quraisy pada ketika itu. Sebab itu kaum musyrikin Quraisy sebenarnya mengakui akan sifat amanah dan kejujuran Nabi. Tetapi kerana keangkuhan mereka, mereka tidak mahu menerima kebenaran, sehingga itu menghalangi mereka untuk membenarkan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya tentang asbabun nuzul pada surah Al-Lahab ini, di mana satu ketika Nabi mengumpulkan orang-orang musyrikin dan memanggil seluruh kabilah, seakan-akan telah terjadi satu yang berbahaya. Nabi ini dia dakwah secara terang-terangan. Setelah dia dakwah secara sembunyi bersama ahli keluarga dia yang terdekat, pada kali ini dia berdakwah secara terang-terangan. Dia mengetahui bahawa orang kafir Quraisy mengakui Nabi ini sebagai seorang yang amanah dan jujur. Kalau kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada keluarga yang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Jabal Safa, yakni naik ke Gunung Safa. Kemudian beliau pun menyeru ataupun memanggil, wahai Bani Fihr, wahai Bani Nadir, wahai Bani Adi,
Dalam riwayat yang lain, ya Sabaha, yakni orang-orang yang dekat, yakni orang-orang Quraisy pada ketika itu. Sehingga akhirnya mereka berkumpul ke semua bani-bani di dalam kawasan Makkah pada ketika itu berkumpul. Sampai-sampai jika ada seseorang di antara mereka yang tidak dapat hadir, maka ia mengirimkan utusan untuk melihat apa yang terjadi. Bermaksud dalam hal ini, apa yang disuruh oleh Nabi, Nabi panggil semua pakat hadir. Kerana apa yang diperkatakan Nabi mesti betul. Kerana orang-orang telah mengakui Nabi sebagai seorang yang jujur. Mustahil Muhammad ni berbohong, sebab dia sentiasa cakap benar. Walaupun pada ketika itu Nabi belum lagi dilantik menjadi Rasul. Apabila Nabi menyampaikan dakwahnya, setelah disampaikan wahyu kepada Nabi dan disampaikan secara terang-terangan, maka Nabi mengumpulkan seluruh penduduk ataupun bani-bani yang ada, kaum-kaum yang ada di sekitar Mekah pada ketika itu. Sampaikan ada orang yang tak dapat hadir, dia sanggup pergi hantar wakil dia, kau pergilah dulu, nanti aku tak dapat datang ni, kau pergi dulu. Apa yang Muhammad nak kata ni? Setelah kesemuanya hadir, maka datanglah Abu Lahab dan kaum Quraisy. Dalam riwayat yang lain mereka berkata, ada apa denganmu wahai Muhammad? Kenapa engkau panggil kami? Bahasa mudahnya, kenapa ni Muhammad panggil kami kat sini, ramai-ramai ni? Kemudian Nabi SAW berkata, bagaimana menurut kamu semua jika ku khabarkan kepada kamu ada sekelompok tentera berkuda di lembah hendak menyerang kamu tiba-tiba? Kalau Nabi kata, kau percaya tak? Aku nak kata ni, bahawasanya nanti ada satu kelompok yang berkuda yang akan menyerang kawasan ini, ataupun yang akan menyerang kawasan Mekah. Sebab kita tahu Mekah pernah diserang oleh satu tentera pasukan bergajah yang kita lihat dalam surah Al-Fil. Selepas daripada itu Mekah aman. Tetapi Nabi kata, kalau andai kata ada serangan lagi, kau percaya tak? Mereka semua kata, adakah kamu mempercayaiku, kata Nabi. Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah mengetahui dirimu kecuali kejujuran yang ada pada dirimu wahai Muhammad. Dalam riwayat yang lain, kami tidak pernah mendapatimu berdusta sama sekali. Mereka mengaku bahawa Nabi ni tak pernah nipu lah. Sehingga Nabi SAW berkata, jika demikian, sesungguhnya aku adalah seorang beri peringatan kepada kamu semua. Nabi mengakui, baru Nabi berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi peringatan kepada kamu semua di hadapan seksa yang pedih. Maka Abu Lahab pun berkata, cilaka kamu wahai Muhammad sepenuh hati. Abu Lahab dia antara orang yang menentang Nabi. Dia kata, cilaka Nabi. Dia kata begitu. Adakah hanya sebab ini kamu mengumpulkan kami? Dia kata, hanya sebab perkara bodoh ni ke kau kumpulkan kami semua? Lantas turunlah firman Allah, tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ayat 1 dan 2, yang mana hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah kisah terjadi bagaimana turunnya ayat surah Al-Masad ini ataupun surah Al-Lahab ini. Mari kita lihat daripada peristiwa yang sahih tadi, kita lihat tentang apakah yang diperkatakan oleh Allah kepada Nabi SAW di dalam surah Al-Masad. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan, tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Yang pertama Allah sebut tangan, yang kedua Allah sebut nama, mention terus nama dia, Abu Lahab. Di antara
ayat yang mana di dalam Al-Quran yang Allah laknat, yang Allah kutuk, yang Allah kata binasa dan cilakalah, maka antara nama yang disebut antaranya adalah Abi Lahab, yakni nama Abu Lahab. Walaupun pada ketika itu, kalau kita fikir secara logik, ayat ini diturunkan pada awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Abu Lahab, ada sahaja sahabat-sahabat Nabi yang pada ketika itu belum lagi memeluk agama Islam. Tetapi Allah telah meletakkan perkataan Abi Lahab. Walaupun pada ketika itu kalau fikir secara logik, mungkin Abu Lahab nanti masuk Islam, tetapi Allah telah menamakan Abu Lahab ini di dalam ayat yang pertama pada surah Al-Masad ataupun wahyu apabila Nabi berdakwah. Benarlah kata-kata Allah, sampailah ke akhir hayat Abu Lahab dan isterinya mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ingkar kepada arahan Nabi, serta mati dalam keadaan kafir. Begitulah Abu Lahab ini, yang mana walaupun pada awal-awal dakwah Nabi, Allah telah cop Abu Lahab sebagai seorang yang cilaka. Kita lihat Abu Lahab adalah pakcik Nabi dan merupakan saudara kandung daripada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Pakcik Nabi ni ada 4 orang. Pakcik Nabi ada 4 orang. Yang pertama Abu Lahab, yang mana perangai dia ni memang suka menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Abu Talib. Abu Talib ni dia membela dakwah Nabi, sehingga kan walaupun Abu Talib ini juga belum masuk Islam pada ketika itu, tetapi bila Abu Talib ada, Abu Talib ini dia menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bebas untuk berdakwah, sehinggalah kematian Abu Talib, Nabi ni nak beristighfar, nak berdoa kepada Allah supaya Abu Talib ini masuk syurga, tetapi tak boleh. Abu Talib akan diseksa dengan keadaan seketul batu yang mana diletakkan di tapak kakinya sehingga otaknya menggelegak. Itu siksaan yang paling ringan sekali. Yang paling ringan. Abu Talib yang menjaga dakwah Nabi, tetapi meninggal dalam keadaan musyrik. Kemudian pakcik Nabi yang ketiga, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah, kita tahu Sayyidina Hamzah, yang mana merupakan pakcik Nabi yang sentiasa membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi ketika remaja, ketika berdakwah, Nabi dibaling, pakcik Nabi ni Hamzah disebut sebagai singa. Muka keadaannya tegas, tetapi Hamzah mati ataupun wafat ataupun syahid di dalam medan perang Uhud. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib, yakni masuk Islam dalam keadaan yang lewat. Akhir sekali dia masuk Islam. Abu Lahab antara satu-satunya pakcik Nabi yang musuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat, setiap kali Nabi selesai berdakwah, maka muncullah Abu Lahab untuk memprovokasi orang-orang yang mendakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang didakwahi oleh Nabi. Maknanya bila Nabi selesai dakwah kepada orang itu, Abu Lahab datang. Kau tak payah dengar cakap Nabi. Nabi mengarut, kata dia. Muhammad dia mengarut. Itu sifat Abu Lahab yang dia akan bagi provokasi. Seterusnya, kenapakah disebut tabbat yada abi lahabi wa tab? Celakalah tangan Abu Lahab. Kenapa disebut? Kenapa tangan? Para ulama berusaha mengungkap hikmah penyebutan tangan Abu Lahab dan bukan anggota badan lainnya. Kenapa tangan ni? Sebahagian ulama menyatakan bahawa berkemungkinan Abu Lahab memaki dan mencela Nabi, dia menunjukkan kedua-dua tangannya. Maknanya tangan Abu Lahab ni dia pergi tunjuk. Bila orang dah marah, dia tak suka orang tu, dia tunjuk. Dia seolah-olah menghina. Pendapat yang kedua,
Sebahagian ulama lain menyatakan bahawasanya penyebutan kedua tangan hanyalah perwakilan bagi segala sesuatu. Maknanya yakni seseorang itu apabila nak buat, yang akan mewakili dia adalah tangan dia. Permulaan kepada tangan. Contoh, kita membaca Al-Quran, maka permulaan kepada perbuatan adalah tangan. Tak baca dulu, kita akan buka Quran dulu, tangan yang akan mula dulu. Ataupun kita nak menonton televisyen, tangan yang akan memulakan buka switch, hidupkan remote. Ataupun kita nak pergi menonton wayang, tangan yang akan menggerakkan, ambil kunci, bawa kereta, tangan. Sebab itu tangan ini merupakan lambang utama ataupun disebut sebagai the main character di dalam menggerakkan seluruh anggota. Maknanya anggota yang pertama yang akan digerakkan adalah tangan. Oleh sebab itu Allah menyebutkan binasalah tangan, kedua-dua tangan Abi Lahab. Sebab itu apabila seseorang hendak melakukan sesuatu, maka dia akan menggunakan kedua tangannya terlebih dahulu, sehingga yang binasa bukanlah tangannya tetapi seluruh tubuhnya. Ini yang disebut di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, jilid yang ke-20 halaman 235. Jika kita lihat di sini, kata Al-Imam Al-Qurtubi, maka tangan ini merujuk kepada seluruh anggota, isyarat tangan sahaja. Maknanya tangan ini merujuk kepada bukan tangan saja yang silaka, maka tangan termasuk juga tubuh badan Abu Lahab itu sendiri dicilakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang kedua Allah kata, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang diusahakan. Apa kena mengena ayat pertama dan ayat yang kedua? Kat sini ada kisahnya yang tersendiri. Yang dimaksudkan dengan apa yang diusahakan adalah anak-anaknya. Sebahagian anak-anak juga disebut dengan kasab, usaha seseorang. Selain daripada harta, kadang-kadang harta ini melambangkan usaha seseorang. Begitu juga dengan anak-anak, melambangkan usaha seseorang. Kita ada rumah umpamanya. Rumah itu melambangkan usaha kerja kita dengan gigih. Anak-anak juga, kalau ada anak-anak yang ramai, disebut juga usaha kita dengan gigih, tenaga kita dengan gigih. Sebab itu Nabi SAW bersabda, inna atyaba ma akaltum min kasibkum wa inna auladakum min kasibkum. Sesungguhnya sebaik-baik yang kamu makan adalah daripada hasil kamu, usaha kamu semua. Maknanya dalam hadis ni Nabi tak suruh kita minta sedekah. Kalau boleh usaha dengan tenaga kita. Dan sesungguhnya anak-anak kamu semua adalah daripada usaha kamu semua. Hasil daripada anak-anak yang dilahirkan, nak buat anak ni semua daripada usaha kita semua. Hadis ini riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Oleh sebab itu Abu Lahab pernah menyebutkan dengan kata-kata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni afdi nafsi bimali wa waladi. Seandainya apa yang dikatakan anak buahku itu, yakni Nabi SAW adalah benar, maka kita semua ni masuk neraka. Sebab Nabi kata, kalau kamu tak beriman kepada Tuhan, kepada Allah, maka azab yang seksa yang pedih, semua masuk neraka. Kalau macam itu, kata Abu Lahab, maka saya akan menebus dengan harta dan anak-anak. Dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Abu Lahab kata, kalau macam itu aku ganti dengan harta aku je, biar harta aku kena bakar, biar anak-anak aku kena bakar. Sehingga turunlah ayat ini. Padahal harta dan anak-anak tidak ada faedahnya di akhirat. Begitu juga dengan kabilah, jabatan, pangkat, kedudukan, penghormatan manusia. Semua itu tidak akan bermanfaat di akhirat, melainkan hanya amalan soleh yang bermanfaat
dan akhirnya ada dua jabatan saja. Satu jabatan syurga, satu jabatan neraka. Tidak ada yang namanya gelaran, pangkat, dia Perdana Menteri, dia Menteri Besar, dia adun, dia ahli parlimen, dia doktor, dia ustaz, dia alim ulama. Kesemua itu tidak akan dinilai oleh Allah. Yang akan dinilai adakah kita buat salah ataupun buat benar. Dia alim ulama, dia ustaz, serban dia tebal, tetapi dia melakukan perkara-perkara yang dilarang, melakukan bid'ah, tidak mengikut apa yang disuruh oleh Nabi, mereka-reka agama, maka dia termasuk di dalam golongan orang-orang yang mendapat jilatan api neraka. Walaupun dia tak ada pangkat, contoh dia hanya kuli biasa, kerja security guard, tetapi dia solat 5 waktu, dia berpuasa, dia berzikir, dia tidak cakap benda-benda yang tidak elok, maka walaupun dia hanya security guard, ilmunya tak seberapa, tidak ada pangkat, tetapi dia akan menjadi pangkat ataupun menjadi penghuni syurga. Bahkan dia dinaikkan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di syurga. Begitulah juga Perdana Menteri, walaupun dia ni disegani oleh seluruh masyarakat, tetapi jika dia tidak amanah, maka tunggulah jilatan api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah kata pada ayat yang seterusnya, sayasla naran dhata lahab, dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka yang bergelojak. Yani gelojak ni maksudnya yang membara. Lahab artinya menyala-nyala. Digeral Abu Lahab, kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Inilah sebab salah satu kemu'jizatan pada surah Al-Lahab, Allah mengkhabarkan bahawasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Ini menunjukkan bahawasanya Abu Lahab tidak akan menjadi Muslim selamanya. Walaupun ayat ini diturunkan pada awal dakwah Nabi, kalau kita ikutkan, mana tahu mungkin Abu Lahab masuk Islam. Tetapi Allah mengisyaratkan bahawasanya Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka Jahannam abadan abada, selama-lamanya. Ya, ini sebab itu Allah menurunkan surah ini, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Perkataan Abi Lahab merujuk kepada satu nama yang mana telah dicelakakan oleh Allah pada awal-awal lagi Nabi dakwah kepada penduduk Quraisy dan Mekah pada ketika itu. Ya. Kemudian wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga isterinya yang pembawa kayu bakar. Kat sini apakah yang dimaksudkan dengan kayu bakar? Kenapa dia mention nama isterinya? Abu Lahab dan isterinya itu Al-Awra Ummu Jamil binti Harb, yakni adik perempuan ataupun saudara perempuan Abu Sufyan bin Harb. Abu Lahab dan juga isterinya ini adalah pasangan suami isteri yang teruk lah. Bila dia bergandingan, maka dia akan, kepala otak mereka ni akan cari bagaimana jalan nak musnahkan dakwah Nabi. Sebagaimana Abu Lahab sering mengganggu Nabi dalam dakwahnya, demikian juga Ummu Jamil sering mencela Nabi. Seperti mana yang pernah disebutkan oleh para tafsir dalam Ad-Duha, dalam sebab turunnya di antaranya saat itu Ummu Jamil mencela Nabi kerana beberapa hari tidak turun wahyu. Biasanya kadang-kadang Nabi ni wahyu tidak turun padanya lama 2-3 hari. Kemudian Ummu Jamil ni dia pergi lebih kurang orang kata mempersendakan Nabi, mengolok-olokkan Nabi. Dia kata, mana teman kau tu yang meninggalkan engkau wahai Muhammad? Adakah temanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad? Wahyu tak turun. Ummu Jamil kata, mana Tuhan kau tu? Mana kawan kau yang kau kata dia turunkan wahyu tu? Kata Ummu Jamil, berapa hari dah tak nampak, tak ada pun wahyu ke? Mempersendakan. Mempersendakan. Disebutkan dalam ayat ini bahawasanya Ummu Jamil pembawa kayu bakar. Kat sini ada beberapa tafsiran para ulama tentang apakah yang disebut kayu bakar. Kenapa ada kayu bakar pula? Hatab. Yang dimaksudkan pembawa kayu bakar, maka beberapa pandangan di kalangan ahli tafsir ada yang menyatakan bahawa Ummu Jamil suka melakukan namimah, yakni mengadu domba. Dan maksud daripada kayu bakar adalah sesuatu untuk menyalakan permusuhan.
Sebahagian para ulama kata kayu bakar ni sebagai satu simbolik sahaja, yakni menyemarakkan api pembencian. Orang dah benci kat Muhammad, maka Ummu Jamil dia pergi hasut lagi, dia pergi tambah kayu api lagi, makin membara lah api tu. Itu isyarat sebagai satu qiyas saja, ya? Sama seperti suaminya, ya? Apabila Nabi SAW berceramah, maka Abu Lahab turut berceramah memprovokasi orang-orang agar tidak mendengar perkataan Nabi. Berdemikianlah juga Ummu Jamil turut memprovokasi dengan melakukan namimah terhadap Nabi di tengah masyarakat. Sebahagian para ulama yang lain menyatakan kayu bakar ni, Ummu Jamil ni dia bawa kayu bakar ni, sebahagian menyatakan duri-duri dan juga kayu bakar, dia pergi tabur dekat kawasan yang Nabi lalu, supaya Nabi ni lambat nak sampai untuk menyampaikan dakwah, ataupun Nabi ada masalah, diletakkan. Sebab kayu bakar ni ada bara yang panas, maka tapi bara tu tak nampak, takut kalau Nabi terpijak panas melukakan Nabi SAW. Itu sifat pandangan para ulama. Sebab itu disebut wa imra'atu hammalatul hatab. Apapun disebut kayu bakar itu, tetap dia memberi sifat yang buruk terhadap Ummu Jamil binti Harb. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidha hablum mim masad. Di lehernya ada tali yang disebut, ada tali daripada sabut yang dipintal. Sabut, tahu sabut? Sabut ni satu seakan-akan tali yang kasar, yang dipintal. Sabut, kalau kita pernah dengar sabut kelapa, sabut ni satu bahagian urat yang kasar yang diikat di leher. Itulah kalau kita lihat pada kata tafsir masad, sebahagian menyatakan maksudnya adalah sabut atau semacam tumbuhan yang dibuat berbentuk kalung. Macam kita sabut tali lah, tali daripada sabut kelapa ataupun daripada tumbuhan yang dibuat dalam bentuk kalung. Ada juga yang menyatakan adalah besi. Apa yang disebut oleh Allah kandungannya adalah dia mengalungkan dia dengan kalung yang diperbuat daripada api neraka Jahannam. Apakah itu kayu yang terbakar atau besi yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala? Bermaksud kalung ini akan dibakar oleh Allah dan diletakkan di leher yakni Abu Lahab dan juga isterinya Ummu Jamil. Kalung Ummu Jamil, kata Syekh Al-Uthaymin, seorang pakar fiqh rahimahullah, telah meninggal, wafat, menjelaskan bahawa Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi di Quraisy. Maknanya ada kedudukan pangkat yang tinggi di Quraisy. Akan tetapi demi untuk dapat menyakiti dan mengganggu Nabi SAW, maka dia pun pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang ia kalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut untuk digunakan bagi mengganggu Nabi. Di mana kayu-kayu tersebut, dia meletakkan kayu-kayu dan duri-duri pada malam hari di jalan yang biasa dilalui oleh Nabi SAW. Tafsir Juz' Amma Ibn Uthaymin. Maksudnya kata Syekh Uthaymin, Ummu Jamil ni dia bawa tali, dia kalungkan tali dia, tali yang besar tu dia masukkan kat leher dia. Dia pergi padang pasir cari kayu-kayu, kemudian dia lebubuh kayu-kayu yang mungkin tajam dan sebagainya, diletakkan di laluan yang Nabi biasa nak lalu. Disebutkan juga bahawasanya Ummu Jamil ada kalung yang mahal yang dia ingin menginfakkan kalungnya demi untuk memusuhi dakwah Nabi SAW. Dalam riwayat juga disebut, kata Ibnu Kathir, Ummu Jamil ni ada kalung yang mahal. Kalung tu dia pergi jual semata-mata untuk membeli bahan-bahan ataupun membeli apa-apa saja untuk pun mengupah
orang untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah membalasnya dengan memberikan untuknya kalung yang diperbuat daripada api neraka Jahannam yang menyaksanya. Wallahu ta'ala alam. Itu sahaja tadabbur kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengetahui kisah di sebalik ayat yang kita baca pada surah Al-Masad ayat 1 hingga 5 berkaitan tentang Abu Lahab dan juga isterinya Ummu Jamil. Kedua-duanya diseksa dan mati dalam keadaan kafir serta dilaknat oleh Allah dan masuk ke dalam neraka Jahannam abadan abada. Masuk ke dalam neraka Jahannam abadan abada, selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah sampai di situ saja. Kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.